Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang mencurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Dan tak salah, ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh bagi manfaat. Apa gunanya kita hidup kalau kita tak boleh nak bagi manfaat dekat orang? So, kita hidup biar boleh bagi manfaat dekat orang. Dan bila mana, saya kata, the more you give, the more you get. So, saya belajar bagi manfaat dekat orang. Apa yang saya tahu, pengalaman saya sharekan dekat you all supaya you all kata tak tersilap langkah macam yang saya buat. Tak dengar suara. You attack kat komen dulu. Clear ke tak? Clear ke tak saya punya live ni? You attack kat komen dulu. Clear ke tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. You tengok komen dulu. Clear ke tak? Soal lah Unify ni. Asal Unify okey dah. Aduh lah. Suara kurang jelas. Clear? Clear dah? Okay. Bentar. Ada pin tak? Slow juga. Semoga dimudahkan. You tag kat komen dulu. Clear ke tak? Masalah weh. Hai, pagi-pagi ni mak berona dah lah. Aku nak report kat TN jagalah. Rasa pun bayar dah. Okey dah, habis dah volume saya. Clear? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana so ni? Clear, dot clear. Mana so ni? Clear. Di sini. Clear dah? Okey je ni kat KL. Okey. So, segamat Johor jelas suara. Okey. Ada ramai yang tanya saya, Noris, macam mana cara penyimpanan kata satu-satu biji kek tu baru clear. Okey, macam mana cara penyimpanan satu-satu biji kek tu supaya kek kita tu kekal lama, supaya kek kita tu lagi moist, kata apa tu clear sangat. Start clear dah. Okey, nak kekalkan kelembutan kita punya kek kita, macam mana nak buat? So, ini yang cara saya buat dan ini cara saya deh. You all jangan nak banding-bandingkan dengan orang lain sebab ini adalah cara saya. Ini cara saya. So, it's up to you lah, you all seorang bakers ke apa sahaja. Itu cara you all. Ni cara saya, macam mana saya buat, macam mana saya buat cara saya R&D kan benda ni supaya kekal moist lebih lama
dan bertahan lama. Macam mana saya buat adalah saya buat kek. Okey, untuk permulaan pastikan kita kena tahu cara nak buat kek dulu. Kek biar kek kita moist. Kalau kek kita tu, ini tip dia dia. Kalau kek kita, super gelap situ. Sini cerah sikit asal. Kalau kek kita tu bantat pun tak jadi juga. Memang tak akan jadi juga deh kalau you all nak simpan dia. So pastikan kek kita ni permulaan dulu okey dulu, moist dulu, baru you all boleh buat step yang lain, proses yang lain. You all tak payah duduk ni lah ya. Oh tak apalah, aku nak letak dalam chiller jugalah, aku nak letak, nak buat macam step yang saya buat juga. Sedangkan kek you all tu bantat, sedangkan kek you all tu tak jadi juga. You all letaklah setara mana pun. So sebab itulah untuk permulaan ni kita kena pastikan kek kita ni dalam kondisi yang moist, dalam kondisi yang okey. Kalau tak okey memang cannot go juga. Memang cannot go juga. So selepas you all melalui proses-proses, you all tahu bahan-bahan dia, cara nak buat dia, kek apa yang you all nak buat, macam mana step-step dia. So benda ni bila you all bahan-bahan dia, you all buat untuk putar dia. Okay, putar you all kena tahu step dia macam mana putar, medium ke, high speed ke, macam mana ni, mak tahu kau? Mak tahu kau? Ayaknya dulu tak cara begini tahu dah. Tak ada deh lah, porah. Tahu dah. Okay, so you all kena tahu cara nak putar. Putar tu speed yang medium ke, high speed ke, low speed ke, macam mana cara dia. Bukan kata main hentar je. Semua resepi ada dah, main hentar sama je. Setiap resepi ni you all buat step yang sama. No. Ada step yang untuk permulaan kena masukkan minyak, ada yang step last kali masukkan minyak. So you all kena tahu benda ni. Pastikan you all kena tahu minyak ni, adakah you all guna resepi ni untuk permulaan ubah minyak, letak minyak ke, ataupun last kali letak minyak, ataupun permulaan letak minyak, last kali letak minyak. Mana satu yang you all kena buat. You all kena tahu step tu. Dan cara penggunaan oven juga you all kena pastikan di tempat yang betul, di cara yang betul. Kalau penggunaan oven you all pun tak okey, memang tak okey, kek you all akan bantat, kek you all akan bawah mampat, atas moist. Lepas tu kek you all dalam keadaan yang center. Pastikan you all pastikan semasa you all putar you all punya adunan ataupun penyediaan you all punya adunan you all, sebelum you all putar, pastikan you all kena onkan switch dulu. You all kena onkan switch you all punya oven dulu. Pastikan benda ni tahu dah. Sebab itulah saya take note. Orang kata cakna benda ni tahu dah. Kalau you all tak cakna, you all ambil level, you all buat lagu mana pun, garanti punya kek you all akan kerah kekong juga. Kerah. So you all kena tahu benda tu tahu dah. Bila you all pastikan oven ni, you all jangan letak tepi sini lagu ni. Ni loyal letak tepi ni. Duduk tengah ni. Pastikan you all duduk dekat center. Duduk tengah-tengah. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan kek kita dalam keadaan yang masak dengan sekata. Kalau you all, kek you all tepi duduk loyal. Okay. Contohlah ni loyal you all. Okay. So tepi ni masak, tepi ni tak masak. Sebab apa? Sebab you all tak buat step yang betul permulaan. You all tak buat step yang betul untuk permulaan masa you all putar, ataupun adunan you all tu tak tahu main cari mana adunan you all tu. You all punya resepi tu tak tahu main mana. So masak separuh, tak masak separuh. Lepas tu letak pula dalam oven pula letak pula tepi lagu ni. Tahu tak? Dia tak akan masak dengan sekata. Pastikan you all kena letakkan di center. Di center lagu ni. Pastikan you all letak di center. Duduk di tengah-tengah. Faham? Okay? Dan jangan onkan you all punya kipas. No, jangan onkan. You all just off je lah. Tak payah guna lah kipas. Kipas.
Simpan kipas. Dan pastikan, you all kena pastikan oven you all dalam keadaan api atas bawah. Api atas bawah. Kalau you all punya oven you all rosak, oven you all contohlah oven you all rosak, okay. Guna api tu bawah saja. Di bawah sahaja panas, atas tak panas. Memang tak jadilah. You all kena pastikan oven you all atas bawah panas. Oven you all atas bawah panas, barulah you all punya adunan ataupun tekstur kek you all masak dengan okey lah. Faham? So dia biasa dalam, kalau kek ni besar ni lebih kurang dalam 25 minit hingga 30 minit lah. Bergantung juga you all punya oven. Bergantung juga dengan suhu standard. Kalau macam buat kek ni suhu 170 hingga 180. You all kena pandai-pandai adjust. Yang tu memang you all kena pandai adjust lah. Bergantung juga you all punya oven you all. Macam mana nak buat atas bawah panas? Macam mana nak buat? Gini dia adik kakak dia. Okey. You all kena pastikan ni nampak ni. Dia banyak. You all jangan apa tu? You all jangan terkeliru. Jangan keliru dengan benda ni deh. Pastikan you all kena tahu. Okey, mana step dia. Okey, you all kena ambil yang box ni. Nampak ni api atas bawah. So automatic dia akan panas api atas bawah. Faham? Dengan suhu, tengok suhu saya buat. Saya akan buat box atas ni. Saya eja-eja tahu tak? Saya eja-eja sikit. Saya akan eja sikit, tengok jugalah. Tapi kalau macam dia saya ejah lagu ni, tak ejah dah. Sekali je buat, kali je ejah. Lepas tu kalau macam contohlah kita nak buat cookies, itu kena ejah lah. Kalau pergi buat sekarang ni hang leteng lah. Cookies kita tahu tak? Hangit belentang kita punya cookies kita. So pastikan you all kena tahu suhu dia. Bila mana you all dah okey dah masak dengan sekata, you all kena pastikan you all letak di buka dia, ambil dia. Okey, bila dah masak dah you all buat tu, ambil pisau. Apa pun tak boleh nak tunjuk. Okey, you all kena ada ni gun ini. Ada besi deh. Besi ni you all beli dekat apa tu? You all beli dekat DIY ada, kat kedai bahan kek pun ada. Yang ni deh, Shopee pun ada, Lazada pun ada. Ada belakang lah ni. So saya biasa saya akan beli hak ni lah. Saya best lah pakai beli ni sebab dia ringan. Dia mudah lah berbanding dengan hak tu panjang. Oh, berkat. Aduh. Okay. So ni panjang. Hak ni panjang ni. Panjang deh. Okay. Saya nak tanya tepung red velvet ready made. Kalau guna, saya minta maaf deh. Saya tak guna red velvet ready made. Saya tak guna, saya buat sendiri. Kalau you all tanya saya tak ada jawapan tu. So you all tengoklah dekat biasa kalau you all beli ready made dia akan tulis dah. Dia akan tulis kat situ. You all just guna yang tu. You all jangan buat ready made tu sama dengan resepi saya. No, tak akan sama. Jangan duduk ambil ready made lepas tu guna resepi saya. Tidak sama sebab ready made dah ada complete dah. So you all just keliru dah. You all beli yang ready made ni, dia akan tulis dah satu-satu, dia akan tulis. Okey, step 1 lagu mana, 2 lagu mana. Bacalah situnya. How dah? Betul, bergantung pada apa. Macam apa saya 160. Dia tengok juga. Dia biasa standard 170 hingga 180 Dia tengok jugalah. Biasa kalau macam ada jugalah orang 160, 150. Sebab itulah you all kena bercinta dengan oven. Bukan setakat bercinta dengan orang, bercinta dengan oven. Kalau you all nak pastikan you all punya adunan ataupun tekstur kek you all dalam keadaan yang okey dan masak dengan sekata molek, masak dengan sempurna. Kalau you all buat sedang masak, takut nanti kek kita tu jadi berair. Dia akan jadi berair dia tu. Sama lah juga. Macam malam ni saya akan tunjuk dekat you all yang mana yang join saya punya premium, saya akan tunjuk dekat you all cara nak buat Hokkaido. So saya nak you all buat apa yang saya tunjuk ni, saya buat deh. Saya tak nak you all buat Hokkaido tu berlengah. Tahu tak? Dia akan jadi, kalau you all buat kurang,
kek Hokkaido kita akan jadi berair tau tak. Dia macam tak cantik lah. Kejadian kek kita tu tak cantik. So pastikan you all kena tahu step yang betul. 160 dah ke 30 minit je tu dah memang cantik and moist. Thank you Nori. Tengok ni akak ni pandai dah ni. Sebab itulah kita kena terah. Tak terah tak tahu. Kena terah. Faham? Oh, assalamualaikum. Ikhlasmu sampai ilmu tunjuk ki benda-benda. Tunjuk lagi. Lah, tunjuk lagi benda-benda. Alah, agak betul nak faham. Itulah orangnya. Orang betul nak faham. Kalau bawa betul cek ada faham. Orang betul je dia nak faham. Faham. So salam Nori, saya baru masuk Nori nak buat kek red velvet ke? Red velvet. Tak ada. Tak buat. Saya just nak tunjuk dekat you all step dia. Macam mana cara penyimpanan kek. Sebab ramai yang tanya saya macam mana cara penyimpanan kek supaya you all kekal lama, kekal moist. Sebab kek ni bukan kata buat hari ni je. Lama ke petik hari basi. Lama ke petik hari kulat. Lama ke petik hari dia sebab berkulat apa semua tu adalah disebabkan kata panas hujan. So dia akan efek kepada kek kita. Ataupun coklat ke dia akan efek benda tu. So pastikan you all kena kata mungkin you all ada solution lain. Contohlah you all kena simpan dia elok, lepas tu tutup molek, gitulah. Sebab kalau dia masuk angin memang dia akan cepat berkulat ataupun cepat masak. Sebab itulah kalau yang melibatkan cheese, kalau time lagu ni musim-musim lagu ni kalau di Kelantan ni panas hujan. So dia tak tahan kalau duduk kat luar. So pastikan nak makan keluar gitulah. Macam itulah solution dia. So you all kena tahu benda ni dah. Dia bergantung juga kepada you all punya environment. Sekeliling you all lagu mana. Sebab sekeliling you all sangat mainkan peranan. Kalau dalam suhu bilik pun panas. Lah ni panas. Lepas tu hujan. Panas hujan. Dia pun akan cepatkan dia punya kata apa tu? Zarah-zarah ada. Bergerak. Dia punya bakteria tu cepat bergerak tau dah. Dia cepatlah aktif tau dah. So kita kena tahu cara dia supaya kek kita tu bertahan lagi lama lah. Faham? Sebab itulah kalau macam you all nak letak dalam bekas, pastikan bekas tu kedap udara. Kalau bekas tu you all tak tutup dengan elok, dia akan cepat efek lah kita punya isi dalam kita punya bekas tu. You all kena pastikan you all punya bekas tu kedap udara. Kalau you all tak buat, tak masuk angin, dia memang tak tahan lama. Faham? Allah. Apa? Ada 5 tingkat. Wujud tu ayat politika. Lengar lah aku pakai gini. Okey. Api atas bawah letaknya rak ke berapa? Macam akak punya ada 5 tingkat. Okey, akak kena pastikan akak 5 tingkat tu lagi mana akak punya. Akak punya tu akak terapuk letak bawah dulu. Adakah kalau bawah dia ada saya ke? Saya pun 1 2 3 5 tingkat juga. 5 tingkat juga. Tak percaya mana tunjuk ni. Tak boleh orang ni. Nampak tu? Masuk dalam oven lah. Okey, ni. Ni nampak ni. Okey, 1 2 3 4 5. Sama dengan akak. Ke akak buat akak macam mana? Akak punya oven. Saya 1 2 3 4 5. So di sini kalau anda katalah saya menggunakan masa saya beli hari tu saya buat gini. Okey, bila saya buat gini, Allah. Jangan tengoklah bawah-bawah tu deh. Biasalah kita buat kek ni gini lah. Ni gap dia ni. Oh, lidi pun masuk dalam ni weh. Okey, so bila mana saya beli hari tu, saya oven saya duduk gini dalam keadaan lagu ni. So bila lagu ni dia dekat sangat dengan api. Nampak ni, api kita ni, api kita. Api saya lah apa api. Halah lah. Okey, dia dekat sangat dengan api ni. So bila dekat sangat, dia bila dekat lagu ni, you kena kurangkan
bawah ni, bottom tahu tak? Kena kurangkan suhu. Sebab apa? Sebab takut nanti kalau you all buat high speed, terlampau suhu tinggi 180 ke, dia akan cepat, bawah dia akan cepat masak. Takut nanti terlampau garing, bawah atas tak masak lagi. Itu maksud saya, tahu tak? So kalau you all nak biar sedang-sedang, you all kena alihkan dia buat nombor 2. Gitulah. Dia akan tinggi sikit. Nampak dia akan tinggi sikit. So kita akan boleh naikkan kita punya suhu. So bila kita naikkan suhu, dia nak panas pun dia panas juga. Tapi panas pun dalam keadaan jarak yang tinggi, tahu tak? Jarak ni, tengok. So dia panas, dia akan sekata molek dengan atas ni lah. Tahu nampak ni. So dia akan tengok sejekar saya ni. Okey. Ni pun sejekar lebih kurang. So dia akan duduk di tengah-tengah lebih kurang. Gitulah maksud saya. Faham? Gitulah maksud saya. Tak payah lagi. Tahu lah tu nak ayat gana tu. Tak payah lagi tu. Luculah Dik Nori pagi ni. Comel mula. Lah. Bercerita dengan Abang Fikir nak buat kuih je. You all kena bukan masalah fikir nak buat itu. You all kena bercinta, maksud dia bercinta lah ke mana. You all beli tu jangan duduk gagah dulu buat kek, sabar dulu. You all beli tu, you all letaklah contohlah you all beli daripada kat kedai tu, jangan siapa ada puk buat lalu kek. Bengoklah tu. Ini KJN ni. Jangan buat lagi. You all beli tu, you all pasang dulu. Ataupun you all kena tukar dulu gun ni. Tukar ni dia punya kepada soket. Dia punya soket tu tukar dulu. Sebab apa? Sebab dia punya aliran elektrik dia tu, dia sebab gun ni dia makan kuat. Tahu tak? Api dia makan kuat sangat. So bila kalau makan kuat, kalau you all punya elektrik di dalam rumah you all tak apa nak kuat, dia cepat short. Tahu tak? Cepat short. So kita kena tukar dulu soket dia ni. Macam saya akan tukar soket. Saya akan tukar. Nampak ni soket yang saya guna adalah yang bulat lagu ni. Nampak? Dia tak sama. Dia soket yang bulat lagu ni. So dia yang ni memang saya dah tukar dah. Saya beli saya akan tukar soket dia ni. Sebab saya nak biar dia tak jentak lah. Dia tak shock lah dah. Bila kita bakar-bakar kek pok. Apalah weh, kek lagu mana tau. So dia tak akan sama dengan yang ini. Yang ini gini. Yang ini gini, nampak ni? Nampak? Dia punya soket tak sama. Soket yang ni macam segi gini, yang ni bulat. So pastikan you all kena tahu. You all kena deal dengan orang wiring untuk nak adjust lagu ni lah. Tanya dia dulu, okey ke tak? Okey ke tak you soket ni? Okey ke tak? Sebab kalau soket yang oven ni dia lain. Dia gini deh. Soket dia. Dia macam saya beli macam yang ni. Saya punya oven ni dia gini. Okey. You all yang ni deh. Gini. Kalau you all beli oven, dia soket dia gini. Dia soket lah gini. Tetapi kenapa yang ni saya tak tukar? Saya tak tukar yang ni. Sebab apa? Sebab yang ni bukan oven yang besar ni. Dia menggunakan dua. Api dengan elektrik dengan gas. So bila elektrik dengan gas, dia banyak lebih dia guna, memang totally dia guna gas. So dia akan jimat di sini elektrik. Cuma untuk elektrik ni untuk nak menguatkan lah benda ni. Sebab itulah saya tak tukar benda ni. Saya tak tukar. Tetapi yang itu berbeza. Yang itu berbeza. Sebab apa? Sebab dia 100% menggunakan elektrik. So bila menggunakan elektrik, dia tak boleh nak dia tak boleh nak untuk belajar KS dulu ke. Belajar belakang dengan saya. Soket dia tu, dia tak berapa nak kuat sangat tahu tu. Kalau you all tak tukar, takut nanti dia short. Bila short, tak boleh lah, dia cepatlah rosak tahu tak. So itu you all kena deal dengan wiring lah. Yang tu kena deal dengan wiring. Macam saya akan beli dan saya akan panggil wiring. Sebab saya memang anak-beranak wiring dia. So saya akan panggil dia dan saya akan saya akan tanya dia, okey, soket ni okey tak dengan oven ni? Lepas tu okey, dia saja okey, tak boleh. Sebab tak mampu nak guna 100% dengan elektrik. So dia akan tukar dengan soket. So wayar dia pun wayar besar weh. Ni wayar besar ni. Nampak?
Wayar dia pun wayar tak sama dengan yang tu, yang biasa. Yang biasa tu dia wayar kecil je. Yang ni memang besar lah. Yang ni mahal sikit. Yang ni kena beli asing lah. Dia tak you beli dengan oven tak ada. You kena beli asing. Yang ni orang wiring dia tahu. Orang tak tahu tu dia tak ada pengalaman benda ni. Kebanyakan orang wiring dia akan tahu benda ni. Dia akan tahu. Nak tanya Nori macam mana nak guna oven industri tu saya tunjuk dah. Oven industri macam tu lah. Oven industri you kena guna dua. Biasa oven industri ni dia akan guna dua, gas dengan elektrik. So dia banyak guna gas. Memang dia 100% guna gas. Dia memang dia guna gas. Sebab tu lah bila you guna oven industri ni dia jimat lah. Dia jimat. Walaupun you guna elektrik tetapi dia tak makan banyak sangat elektrik. Dia tak pakai banyak. Dia berbanding dengan yang 100% elektrik ni. Dulu saya takut nak guna yang guna dua. Satu oven guna dua, gas dengan elektrik. Sebabnya takut meletup. Takutnya. Yalah kita tak tahu ke. Kita tak ada pengalaman benda tu. Tapi bila saya dapat benda tu, saya buat benda tu memang terbukti lah dia jimat. Dia jimat elektrik. Tapi yang penting gas you all tu gas penuh lah. Buat gas. Dia kata ada lagi. Dia automatik tau dah. Untuk industri ni, oven industri dia automatik. Walaupun you all banyak lagi gas dalam tu, oven gas tu dia punya ada lagi, tapi dia tak boleh dah. Dia memang automatik. Dia ada banyak. Dia ada dah lah. Dia punya berapa liter lah. Tu memang kaji area lah. Yang tu. Tapi kita guna kata dia automatik. Walaupun banyak lagi. Walaupun banyak. Tak ada lah. Sampai kau patak sampai ke habis gitu. Tak ada. Dia akan automatik. Tiba masa dia akan. Tak boleh dah. Kita kena tukar dengan oven lain. Oven lain pula. Gas lain. Dia memang automatik. Dan dia akan bunyi lah. Oven industri ni dia akan berbunyi. Dia ada, kalau berbunyi tu ada something wrong lah. Mungkin kita punya suhu terlebih ke, ada something lah. Industri ni dia banyak safety. Dia banyak safety. Tahu. Lelah tu. Benar buat kek Nori. Ada kecemasan kat Melaka. Saya letak dalam oven 3 hari kat Melaka. Balik kek masih okey sedap. Mos memang tahan lama. Oven tutup rapat. Nak tanya Nori, kalau oven yang baru suhu dia berapa tu bakar kek? Dia kena try tau dah. You kena try. Oven baru you try dulu. Jangan gada bakar lagi. Jangan gada baking lagi. You try dulu macam mana. You try dulu 170. Panas dia tu berapa lama. You nak panaskan oven ni berapa lama. Adakah 10 minit, 15 minit, 20 minit. Sebab benda ni permulaan ni lah yang kita akan tahu. 20 minit. Okey, aku boleh lah. Tiap hari aku buka tu boleh buat. Kalau anda katalah 30 minit, 40 minit. Ada juga yang kena panaskan 30 hingga 40 minit. So benda ni kita kena panaskan. Kita pergilah mana-mana dulu. Lepas tu buat anggaran dalam setengah jam, baru kita buat. So itu yang saya buat. Kita kena banyak-banyak lah. Benda ni kena take note lah. You kena tengok oven ni 15 minit baru panas. So kita kena tahulah 15 minit sebelum tu kita buat pasang. Dia akan panas dengan ngam-ngam lah dengan kita nak masukkan. Takut nanti terlampau lah panas sangat ataupun terkurang. Tak panas sangat. So bila tak panas sangat dia efek tau dah. Dia efek kepada kita punya adunan kek kita. Walaupun you ikut step pun, kalau you salah ke oven ni, silap step memang cannot agak. Faham? Kek kukus atau bakar lebih tahan dia bergantung juga. Sebenarnya benda ni sama ada you buat kukus ataupun bakar, dia bergantung juga kepada you punya environment, persekitaran dan cara you buat ataupun cara penyimpanan dia. Macam saya, ini cara saya deh. Cara saya akan ambil kek tu, letak saya akan buat siap kerja. Selalu saya akan telekukkan. Biasa orang biarkan dulu sejuk baru dia telekukkan dia punya kek tu dalam loyang. Tapi saya akan panas-panas. Kalau you tengok saya punya last sebelum ni, saya bakar kek, itulah saya buat akad tu. Bila dah masak, saya akan telekukkan di atas ni. Sama ada yang besar panjang gini ke, ataupun yang ni. So saya akan letakkan di atas ini. Dan saya akan letak papan kek. Dan you jangan duduk gaduh. Bila panas ataupun suam, jangan duduk wrapping lagi. Sebab efek kepada kek kita juga. So pastikan dia kena you nak wrapping dia, pastikan betul-betul sejuk.
You all nak tahu macam mana sejuk ke tak? You all angkat kek letak atas papan kek. So you all angkat dia, rasa bawah papan kek tu adakah panas, suam ataupun sejuk. Kalau panas ataupun suam, jangan wrapping lagi. Itu yang saya buat. Selepas sejuk betul-betul, saya akan wrapping dan cuba elakkan duduk kata kek kita di bawah betul-betul kipas. Bawah betul-betul kipas. So contoh lagi ni deh. Ni kipas saya. Okey, ni kipas saya. Okey, ni kipas. You jangan letak di bawah ni sangat. Tengok. Gini, nampak? Okey, ni kipas. Okey, so dia akan bawah betul-betul. Kita punya ni kek. Jangan buat gitu deh. Sebab apa? Sebab nanti kek kita ni akan cepat keras. So, walaupun you wrapping pun dia akan efek. So, cara dia adalah ni kipas, ini kipas. So, you kena ujung sikit. Jangan betul-betul bawah kipas. Jangan betul-betul bawah kipas kita punya kek kita. Walaupun you nak biar dia sejuk juga, tapi jangan betul-betul bawah kipas. Kalau kata tepi sikit, tahu tak? Tepi sikit, dia rasa hawa-hawa sikit tak apa. Tapi kalau betul-betul dia akan cepat keras kita punya kek kita. Faham? Leluh aku. Alah ni. Kak selalu guna rak yang kedua. Saya guna rak yang kedua kok. Okey, nak tanya kalau buat kek marble jelita guna spun vanilla boleh ke? Tak boleh. Sebab itu kek marble tu kek yang menggunakan butter ataupun margarine. Guna gula custard. Kalau kek spun ni, dia kek spun bodoh-bodoh biasa. Dia tak boleh. Dia cara dia lain. Cara dia tak sama. Dia akan kek kita cara dia tak sama dan kek kita ni tekstur dia tak sama. Sebab spun ni dia spun lah. Kalau macam kek marble ni dia lain. Adunan ataupun tekstur dia berbeza dengan kek spun ni. Dia tak sama. Dan kek marble ni dia berat. Kek spun ni dia ringan. Boleh ke bakar kek Hokkaido oven besar tu letak 2 layer sekali bakar? Oven mana? Oven yang besar tu. Untuk kek tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau Hokkaido yang melibatkan minyak. So dia tak boleh. Tak boleh. Memang kek tak boleh. Sebab apa? Sebab dia takut nanti tak masak. Tak masak sepenuhnya. Kalau you all buat oven you all besar, kalau you all buat semua tapi you all tak buat 2 lapisan, tak apa. Boleh. Cuma kalau you all buat 2 lapisan atas bawah, efek kepada tekstur kek kita. Betul lah. Patutlah bila Kak guna oven tu jetak elektrik. Betul tak? Saya pun tukar yang bulat mahal sikit. Bulat ni mahal sikit. Mahal sikit tapi okey lah. Tak ada lah jetak, tak ada shock apa. You all jangan samakan oven yang you all beli dia oven kita ni dia ada oven yang 100% guna elektrik. Ada yang half-half guna elektrik pun ada. Ada yang guna gas dengan elektrik pun ada. So dia berbeza. So saya dah tunjuk dah soket. Kalau macam 100% you all kena tukar lah soket dia tu. Ada tak? Ialah gitu. Maknanya plug oven kena tukar ke Norris. Dia tengok bergantung juga kepada akak punya oven. Bergantung juga. Kalau oven industri sebab dia guna gas, dia tak boleh tukar. Saya tak tukar pun yang tu sebab memang dia guna gas. Cuma untuk nak sandaran je lah, sebab penguat untuk nak masak. So benda ni tak payah tukar sebab dia tak berapa nak kuat sangat. Walaupun dia besar, industri ni lebih besar, tapi dia lebih selamat, safety berbanding dengan yang 100% ni. Ini yang saya baru belajar lah benda ni. Benda sebelum ni saya takut nak guna industri sebab takutnya lah mungkin hangit. Memang, tapi kalau hangit semualah. Memang risiko lah. Sebab oven industri ni kita letak banyak bila letak banyak sekali hangit semua. Kalau kita letak banyak itu risiko lah. Itu memang risiko. Sebab itulah kita kena pandai adjust kita punya api tu. Nori nak bakar cupcake boleh ke buat 2 layer masa bakar? Tak boleh Kak. Tak boleh. Terah buat. Tahu tak? Tambah-tambah kalau suhu tu slow, memang ada oyak tu. Cuba elakkan lah benda tu, tahu tak? Kek kita, sebab kek kita melibatkan minyak, melibatkan bahan-bahan yang lain. So takut nanti dia tak dare nak masak. Lepas tu dia kata dia jadi lain, tahu tak?
tak? Dia tak ada nak masuk. Lepas tu dia kata efek kepada tekstur kek itu tu. Sebab itulah kita kena tahu cara nak adun dulu. Permulaan you kena tahu cara bahan-bahan dulu. Apa bahan yang you nak guna? Itu you step you nak tahu, kena tahu. Kalau you tak tahu tu, buatlah lagu mana pun. Buatlah lagu mana pun. Kak panaskan dulu dalam 45 minit. Tengoklah juga. Macam oven saya. Yang ni oven saya dalam 15 minit, 20 minit panas dah. Yang tu kena setengah jam. Ataupun lebih 40 minit. 30 minit okey lah. 30 minit. Yang tu. Berbeza. Oven kita berbeza. Tahu tak? Ada oven masukkan dulu kek baru panas. Tu pun pertama kali akak dengar orang cakap. Akak biasa panas. Ada oven masukkan dulu kek baru panas. Kalau oven masukkan dulu kek, tengok tekstur kek dia tu. Kalau kek dia jenis batak apa semua, boleh, tak ada masalah. Nak kek batak, tak ada masalah. Macam brownies. Brownies tak apa. Brownies, sebab brownies tak melibatkan baking powder. Tak ada. Dia macam brownies ni dia sejenis kek yang bantat lah. Kek orang tak jadi gitulah, lebih kurang. Tapi dia pakai premium. Sebab tu dia jadi lebih sedap. Lepas tu kalau macam oven tu tak panaskan ataupun kita masukkan baru panas, efek kepada tekstur kek kita. Kalau terutamanya yang melibatkan minyak lah. Terutamanya yang melibatkan minyak memang efek lah. Memang kek kita ke efek. Saya dah try buat dah. Saya dah try yang hawa-hawa yang sedang-sedang panas, saya masukkan efek kepada tekstur kek kita. Sebab apa? Sebab atas cantik tapi bawah sebab dia punya kelikatan ataupun tumpat kita punya minyak tu dia dah masuk dah, dia menyerap masuk. Tahu tak? Dia cepat menyerap masuk. So bila cepat menyerap masuk, dia dah bawah. Tahu tak? Minyak tu dia cepat masuk bawah sampai loyang bawah tu. So contoh lagi ni deh. Okey, ni kita punya loyang. So bila kita masukkan dia sejuk. Dia sejuk. Betul? Oven kita sejuk. So bila kita sejuk, dia akan efek kepada kita punya tekstur. Sebab apa? Sebab bila melibatkan minyak, dia akan serap minyak yang terkandung dalam ni. Walaupun kita dah sekatakan dengan spatula, tetapi minyak tu dia akan menyerap sampai bawah. Tahu tak? Kalau you buat lambat-lambat, sebab tu yang melibatkan minyak you kena buat cepat-cepat. Kalau kena lincah lah. Maksud dia kena lincah lah. Kalau you buat slow-slow gitu, you kena buat cepat sikit. Tahu? Takut nanti kek kita tu mendak, kek kita tu atas moist, bawah dia akan jadi mapat. Biasa gitu lah. Saya guna oven kecil je. Tak apalah, kecil kau besar kau, dia kena tahu step dia. Tak kira lah kecil setengah mana pun, dia step dia lebih kurang je. Cuma cara dia ya kita kena tahu. Jual roti belah boh inti buttercream. Balut dalam plastik. Bertahan lama tak nori jika letak di kedai-kedai. Begitu juga dengan kek yang bertopping. Jual roti belah buah inti buttercream. Roti saya nak sure. Sebab penyimpanan roti. Sebab roti ni orang buat setiap hari. Sebab roti ni kalau kita, dia lain sikit lah. Dia lain sikit. Kalau you nak itu, you boleh try lah. You boleh try. Kalau roti tu, you buat tu, roti tu dia sedikit keras. Kalau you letak, kata you balut dengan wrapping kau, takut nanti efek kepada roti kita. Dia sama juga dengan kek. You kena pastikan roti you tu lembut, gebu. Sama lah juga you nak buat macam freezer, orang tu frozen orang buat frozen donat ke. Kalau you pergi dekat Starbucks tu, dia donat you pergilah kat Starbucks, dia nak donat. Saya memang favourite lah. Kalau macam donat, saya beli kat Starbucks lah. Sebab apa? Sebab donat dia tu the best in the world lah. Sebab apa? Sebab dia punya, walaupun dia letak dalam freezer, kita order tu baru dia ambil dalam freezer. Kebanyakan dia buat gitu. Kalau tak ada stok kat luar ni, kat chiller ni tak ada stok, biasa dia akan ambil dekat freezer, lepas tu dia letak dalam microwave. Dia akan panaskan dalam microwave, lepas tu bag tu normal, lembut, gebu molek. Itu step dia, tahu tak? So kita untuk first step, you kena pastikan roti. Saya buat roti pizza gitu, dia kena lembut. Sebab itulah dia kena hawa-hawa masuk. Hawa-hawa gitu je.
Sebab kita kena panaskan balik ataupun something lah kita kena buat. Benda ni tahu tak? Kalau macam roti ni saya tak buat kaji lagi. Sebab apa? Sebab saya banyak fokus kepada kek. Kalau you all nak try, you all boleh try. Tak ada masalah. You kena try benda ni. Baru kita tahu. Kalau macam kek, yes. Kalau you tanya saya ada jawapan tu. Kalau macam roti, saya buat, saya akan makan terus. Roti ni. Dan roti ni, dia cara penyimpanan dia cara lain. Dia berbeza dengan kek. Dia tak sama. Dia kena letak dalam suhu bilik. Kalau letak dalam bilik tu bilik yang dia kena tengok juga. Benda ni kena belajar lah. Benda ni kena belajar. Kalau oven yang ada fungsi kipas sekali tu, kegunaan kipas tu untuk apa? Okey, kipas tu untuk nak mengkontrolkan. Biasa kalau kipas tu, kalau kita buka dia, dia akan menyebabkan terutamanya kek ni, dia akan jadi cepat keras. So, memang kek dia tak boleh nak buka kipas. Kalau you off pun, nak buat kipas pula, nak buat kek ataupun biskut, better off lah. So biasa orang guna kipas tu time buat biskut. Time buat biskut dia akan on. Kalau macam saya, kalau saya pergi kedai, saya tak tanya kipas apa semua sebab kita ada cara ataupun alternatif lain selain ada kipas tu. Tak apa, tak ada kipas pun cookies kita stay bertahan lama lagi. So benda ni tahu tak? Cookies ni kita kena tahu macam mana nak buat supaya bertahan 1 tahun. Tahu tak? Sebab biasa orang buat 1 bulan ataupun tak sampai 1 bulan dia rasa tengik dah. So kita kena tahu step-step dia tu. Suhu simpan kek pada sesuai baru Nori dalam peti sejuk. Suhu simpan standard suhu bilik biasa. Dia standard biasa suhu. Dia standard biasa ni je. Suhu. Kalau macam kat saya ni 6 darjah. 6 darjah. Sebab benda ni dia kalau dia tak berapa sejuk tu, dia mesti dia ejah lah dah. Benda ni automatik dah. Benda ni dah automatik. Saya tak pernah ejah pun suhu-suhu dalam peti, tak pernah. Sebabnya dia dah memang kita beli tu, dia dah ejah, dah molek dah. You jangan duduk panas-panas. Kalau dia tak berapa dah sejuk tu mungkin peti kita tu rosak. Kau nak rosak ke? So jangan ejah benda tu. Tahu tak? Kalau macam saya tak ejah. Saya dapat peti, saya tak ejah apa. Benda ni tahu tak? So untuk kalau you all nak lebih lama, you all kena letak dalam freezer. Itu yang the best lah. Yang tu bertahan lagi lama lah, lebih daripada 3 bulan. Ada saya pernah simpan 3 bulan ada. Biasa saya akan simpan benda tu. Saya akan try. Apa yang saya buat, saya akan try. Kek ni lama-lama okey. Macam saya akan simpan contohlah. Semalam saya buat kek tornado. Saya buat banyak. Siapa yang tak join saya punya PJJ memang tak tahan nak royak lah. Sebab saya ajar you all step by step. Saya nak you all pandai benda ni dan faham benda ni, tahu tak? Sebab satu adunan you all boleh buat apa bagai. Sebab itulah kalau you all tanya saya PJJ ekonomi ada berapa resepi, hanya 1 resepi. Tetapi you all boleh buat apa bagai. Sebagaimana saya buat, you all nampak ni. 1 resepi you all boleh buat apa bagai. Saya buat coklat berhantu. Saya buat cheese meleleh. Yang ni saya buat coklat. Yang ni coklat saja. Letak topping coklat biasa je. Yang ni saya buat kek tornado. Yang ni memang kek tornado lah. Tahu tak? Kek tornado. So yang ni yang ni saya tak jual. Yang ni ambil anak saya bagi free. Just makan-makan saja. Salah Nori kalau guna oven Noza bakar kek berapa suhu dia and berapa minit. Akak kena try tahu tak? Akak kena try. Biasa kek ni dia standard 170, antara 170 hingga 180. Akak try dulu buat 170. Dia jadi lagu mana kek kita tu? Kalau kek kita tu dengan biasa dalam 25 minit hingga 30 minit, akak tengok dulu kejadian dia. Kalau dia tak berapa nak masak, akak kena panaskan lebih sikit suhu dia tu. Mungkin 173 ke 175 ke. Kena tengok deh. Kalau abang pak tingkat yang paling dia tempat bakar tingkat 2 ke Noris. Dia tengok bergantung juga. Saya dah share dah tadi ke. Cara dia, akak kena tengok balik lah. Siapa yang lambat tu, akak kena tengok balik. Kenapa kek keras tengah? Kek keras tengah. You all keras tengah tu, you all kena pastikan adunan you all, masa you all putar tu, you all kena biar betul-betul pecah molekul-molekul kita punya gula custard. Biar betul-betul putar tu, biar betul-betul kembang. Jangan terlebih kembang. Bila terlebih kembang, dia jadi berair pula. Dia akan pecah, lepas tu dia akan jadi lembek. So you all jangan terlampau over sangat putar tu. You all kena putar, tahu putar tu.
Putar tu sama ada you all pakai speed yang mana? Speed 2 ke, speed medium ke, speed. Sebab saya speed medium, saya speed 2. You all tak tahulah sebab ada yang sampai 5 speed. So you all kena tengok, bergantung juga kepada you all punya mixer you all. Kek coklat kalau kuku jadi tak molek, tengah dia selalu turun lepas kuku. Bapanya jadi gitu? Sebab terlampau over sangat you all putar tu. Terlampau over sangat. Sama juga you all punya buat brownies pun, bila you all buat over sangat you all putar, memang dia tak akan jadi brownies, dia akan jadi kek coklat. Dia akan jadi kek coklat, dia tak jadi brownies, dia jadi kek coklat. Sebab terlampau lama kita putar kita punya adunan kita. Sebab itulah kalau brownies dia tak putar dengan mixer ataupun hand mixer, dia just putar dengan jok gitu je. So itu better, lebih okey lah. Kalau macam banyak, macam saya buat banyak, so saya terpaksa guna mixer lah. Tapi mixer pun saya buat kata jangan terlampau gebu sangat. Putar macam stek yang cekik coklat, dia tak boleh, tak jadi. Brownies kita tak akan jadi. Dia bukan jadi brownies, dia jadi kek coklat pula. Kek yang dalam freezer tu Lawrence, kalau kita nak buat jual biar keras-keras macam tu atau flosskan dulu. Dia keras pun lagu tu tak apa. Better sebelum akan termasuk orang nak tu, kalau ni dia kata dia sejuk pun dalam 20 minit. Kalau anda katalah ada customer you all nak you all pun bagi tahulah, inform lah dia. Yang ni keras lagi ni sebab saya letak dalam freezer. Nanti akak biarkan dulu. Kalau akak nak makan, akak biar inform dia, tahu tak? Inform dia lagi better lah. You all jangan buat senyap. Kita sebagai penjual ni ataupun business owner, you all jangan senyap, tahu tak? You all kena bagi tahu dekat customer. Sebab customer tu orang trust dengan kita. You all kena bagi tahu dia. Kalau sebarang kesilapan, turunkan ego, minta maaf. Itu je. Jangan buat keras dengan pembeli ni. Jangan buat keras. Walaupun dia salah tapi kita tak apa, saya minta maaf kak, gini-gini saya terlepas pandang apa semua. Orang faham dengan situasi gitu. Tapi dalam masa sama orang suka. Orang lebih suka, tahu tak? You all jangan buat senyap, tahu tak? Bila benda tu keras, you all kena bagi tahu. Saya letak dalam freezer ni nak bagi tahan lama. Kalau akak nak makan, akak biarkan dulu dalam 15 minit atau 20 minit. Dia back to normal balik. Gitu. Bagi tahu. Tahu tak? Bagi tahu dekat dia supaya kita inform kat dia, dia tahu benda ni. Lagu tu kau step dia. Bukan kata kek dia ni kekong. Tahu tak? At least dia tahu benda ni. So kita kena bagi tahulah. Tahu tak? Kita kena jujur dalam kita buat apa saja, kena jujur. Barulah orang jujur dengan kita. Kalau kita kata bila kita buat macam hari tu saya buat brownies world tu ada topi coklat kan. So bila topi coklat saya terlepas pandang, tim saya terlepas pandang. So ada yang tak masukkan topping tu. So ada yang customer tu dia inform tim saya. Saya bagi tahu okey tak apa, kita bagi. So kita kata rendahkan ego, minta maaf. Tim saya terlepas pandang, saya minta maaf, nanti saya akan post lain. Saya post. Tak ada masalah benda ni, tahu tak? Cuma kita give and take lah. Kita kena slow talk, kena banyak bercakap tu dengan cara yang betul dengan pembeli ni. Tahu tak? Kena bagi tahu dia. Minta maaf, saya ni permulaan baru try. Kalau terlebih terkurang tu saya minta maaf. Kalau ada yang kurang, inform saya. At least kita tahu. Sebab itulah saya bagi tahu. You all yang mana yang try brownie saya, inform saya, inform tim saya, bagi feedback. Saya tak kira lah menerima feedback yang positif ke negatif ke. Sebab saya dalam fasa pembelajaran. Saya benda-benda yang tak pernah saya buat. Brownie semua ni tak pernah saya buat, tahu tak? Tak pernah saya post dekat 100 negeri, Sabah, Sarawak, Australia, apa semua. Tak pernah. Tetapi benda yang tak pernah kita buat, kita akan dapat impact dia lah, sama ada positif dengan negatif. Benda tu lah yang orang takut. Sebab positif okey, negatif tu yang orang takut. Tapi bagi saya, kalau tak berlakunya yang negatif ni, macam mana kita nak improve benda tu? Macam mana kita nak improve? Nak lebih molek lagi, kita nak hasilkan benda yang berkualiti. Yes. Tapi ada kata kita pun manusia biasa juga. Macam saya pun manusia biasa. So ada kata yang kurang, saya minta maaf lah. Saya akan improve dia ke arah yang lebih baik lagi. Saya nak improve dia. Sebab benda yang saya tak pernah buat. Saya tak pernah buat benda tu. So bila saya tak pernah buat, saya kata saya berani mengambil risiko. Saya berani mengambil risiko
saya berani menerima pandangan you all, sama ada pandangan you all positif atau negatif. Tapi overall positif lah, alhamdulillah benda tu. Saya nak dapat juga negatif. Sebab apa? Sebab kata yang negatif tu lah yang aku tak boleh buat lagu ni, aku kena buat lagu ni. Tahu tak? So kita kena berani ambil risiko, berani terima yang positif, yang negatif. Sebab benda yang kalau yang tak ada yang salah, semua betul je, kita rasa di zone yang selesa, yang selamat. Kalau yang tak okey je, kita rasa macam tak sedap duduk, tahu tak? Kita tak sedap duduk, kita rasa macam aku nak buat lagi, aku nak improve lagi. Benda ni boleh pergi jauh kot. Benda ni boleh pergi jauh, tapi aku nak biar benda ni boleh kekal untuk selama-lamanya. Boleh banyak benda efek kepada orang, tahu tak? So benda ni yang saya nak. Sebab itulah saya minta feedback daripada you all. Saya minta feedback daripada you all. Lelah aku explain. Nori kak nak join PJJ ekonomi, WhatsApp dah ke Nori tu. Tak respon lagi. Sabar kak. Sebab tim saya menerima banyak sangat untuk, sebab baru saya lancarkan untuk PJJ promo untuk comeback untuk hari ini. Selama 3 hari saya akan buat. Hari ni, esok dan lusa untuk 3 hari 30% you all dapat tu yang, dan you all dapat pula ibu-ibu tu yang biskut tu. Ibu bukan yang overall semua. Ibu tu yang biskut comeback balik. Nama dah comeback. Comeback balik yang hari tu. Cuma bagi free je. You all simpan lah benda tu, tahu tak? Benda tu tak ada. You all jangan letak kos-kosi, tahu tak? Simpan elok-elok. Kalau boleh you all pergi dekat sisi you all print semua seelok-eloknya. Sebab saya bagi ibu. So you all ambil benda tu, print molek, simpan dalam file molek deh. Sebab benda tu tak ada kat mana-mana. So jangan biarkan bersepoh, jangan biarkan benda tu, ilmu yang saya bagi tu dibiarkan begitu saja. Sebab kalau full ibu saya tak keluarkan lagi. Cuma saya nak bagi tahu ibu tu dah siap, cuma ada sikit-sikit lagi ibu yang overall semua resepi-resepi yang saya share dekat live, saya share semua. So ibu tu saya bagi lagi 5 resepi free. Yang tu memang tak pernah saya share dekat live. Yang tu saya bagi 5 free. Memang 5 lah saya bagi dekat you all. Sebagai kata sentiasa support saya. So saya bagi 5 free. Yang tu nanti insya-Allah coming soon lah. Faham? Tapi you all, kalau ibu saja, you all tak nampak macam mana cara, you all tak dibantu, you all tak ada orang guide, you all pun tak ke mana. So you all kena dua-dua. You all kena orang guide, you all kena orang bantu you all. Dalam masa sama you all ada resepi. Benda tu yang menguatkan lagi untuk you all nak buat, nak kata improve you all, improve kit you all lebih okey lagi. You all nak buat business. So ada penguat, tahu tak? Penguat semangat untuk kita nak buat benda tu. Siapa yang nak saya bantu you all, sekarang tengah promo 30%. So you all boleh WhatsApp tim saya deh. WhatsApp tim saya. Maaf tak dapat nak join live, kejap ada, kejap tidak. Macam biskut pula. Cik semua. Sekejap ada, sekejap tak ada. Nori, saya telur pun mainkan peranan juga kan dalam adunan. Yes. Biasa standard untuk nak buat kek ni saiz A ataupun B. Kalau you all guna saiz C, you all kena tambahkan 1 biji. Itu memang prosedur dia lah. Sebab kalau you all guna C tapi you all buat sama dengan A dengan B, dia akan kurang. Kita punya kita punya berat dia kurang. So untuk nak samakan ataupun lebih kurang, kena tambahkan 1 biji telur grade C tu. Ataupun D lah. Biasa saya tak guna lah. C dengan D tu memang tak guna lah. Kalau you all, tempat you all lah, macam tempat saya ni senang dapat telur A atau B. Kalau A tu dinasihatkan tak payah, jangan gunalah double A tu. Sebab double A ni dia besar. Dan besar dia bukan besar sebab telur dia sebab dia banyak. Dia punya telur putih. So dia kalau standard dia kena A je. A okey. A atau B. Semoleknya A lah. Putar kek chiffon tak boleh lama ke, selalu berapa minit? Putar kek chiffon ni you kena buat putar sampai dia kembang, sampailah dia tak ada dah berair, tahu tak? Dia jangan terlampau over sangat kek chiffon ni. Kalau terlampau over dia jadi berketul-ketul. Dia macam standard dalam, kalau 4 biji telur macam saya buat dalam 4 biji atau 8 biji gitu 4 biji tu lebih kurang dalam 5-6 minit gitu Dia tengok juga kepada you all punya mixer you all. Kalau mixer you all speed laju dah, tapi dia punya tak ada laju sangat Dia sebab tu lah you all kena pilih yang berkualiti.
Pilih oven ataupun mixer yang high quality. Baru dah speed dia tu memang gagah. Gagah lah dah. Bukan kata kita nak guna benda tu sekejap, kita nak guna lama. Faham? So, you all pastikan you all punya mixer you all beli yang high quality. High quality. Tahu tak? Macam mana nak tahu high quality? You all kena survey. Banyakkan survey, banyakkan bertanya, banyakkan tengoklah dekat. Tengoklah, you all kena tengoklah. High best seller yang mana. Tengok, you all kena tengok juga dia punya kapasiti. Tengok juga dia punya kata ramai mana orang beli. So benda ni yang akan jadi rasa aku nak beli yang ni lah, aku nak beli yang ni. Tak cara aku nak beli yang ni, tak apalah mahal apa, tapi kualiti tau dah, kualiti. Sebab kita nak pakai lama. Bila nak pakai lama ni 10 tahun, 20 tahun tak perlu servis apa. Saya lebih dah ni, lebih pada 10 tahun dah spa ni. Dan saya servis hari tu sekali pun sebab dia tergelar air. Sebab rumah saya masa banjir 2014 tu memang banjir besar. Kalau kat sini ni memang sekat ni memang sini sekat ni, sekat dada sini Sini dekat bengkel saya ni sini. So memang tergelar lah. Mixer tu tergelam. So bila tergelar tu lama lah, seminggu tergelar Lepas tu pada good, dia stay boleh lagi. Dia stay bila kita pasang dia boleh, dia gerak. Tapi dia bunyi lah. Sebab tu lah kena servis untuk bunyi tu lah. Lain okey, tak ada masalah. Sebab saya jenis lasak. So saya kena cari yang lasak lah. Tahu. Biasa baker-baker dia pakai spa ni lah. Kalau you nak jadi bakers juga, you kena beli yang high quality lah untuk tahan lama. Faham? Kek ni kena letak sejuk, beku ke nak bagi tahan lama? Yes. Ada buka PJJ kek chiffon atau kek bajet. Kek bajet ni saya bagi kek yang saya masukkan adalah sebab saya bagi 3 grup. Tapi yang ni memang yang ni tak ada. PJJ yang ni tak ada. Cuma saya akan letakkan dalam e-book lah. You all kena kalau you all nak setia dengan saya, you all kena dua-dua, tahu tak? You all barulah kata you all ada e-book, you all ada PJJ dengan saya. Sebab saya akan bagi tip dekat you all cara nak buat. Setiap minggu saya akan buat live. Macam semalam saya bagi kata cara nak buat kek tornado. Sebenarnya saya buat planning kek tornado, tetapi dalam masa sama masa saya buat live tu saya pun tak apalah, saya tunjuk semua lah dekat you all senang. So dalam satu resepi tu you all boleh buat apa bagai. Kek tornado, kek cheese meleleh, kek coklat, kek coklat berhantu. Itu you all boleh buat apa bagai. So satu adunan tu you all banyak pilihan. Senang. Kalau you all nak buat bisnes ke, you all boleh buat satu adunan, buat pilihan banyak. Senang lah kiranya. Faham? Dia jimat masa dari situ. Jimat kos. Banyak lagi jimat. Gitu. Nori dalam tampuk dekat tikat-tikat tu krim ke Nori? Kalau kita ada lebih krim boleh simpan dekat luar ke? Kalau tak ada aircon tak apa ke krim tu kat luar? Saya yang bertikat mana tikat-tikat ni semua tepung. Atas ni tepung, bawah ni mana ni? Ni. Bawah ni gula, semua gula perang, gula caster, gula icing, tepung sponge milk. Mana dah? Mana rangnya ni? Ni buttercream. Ni buttercream letak kat luar aja. Pastikan you all buttercream ni dia kena simpan dalam suhu bilik. You all tak payah simpan dalam peti lah. Tak apa. Saya pun bengkel saya tak ada aircon pun. Tapi pastikan you all kena pastikan bekas you all. Okey. Kedap udara. Pastikan you all kena tutup sebetul-betulnya. Maksud saya di sini, you all kena tutup. Kita Tupperware ni, Tupperware kan high quality. You all tengoklah, saya punya bekas-bekas saya, kebanyakan saya akan guna. Kalau macam bekas saya simpan gini, saya akan simpan dalam Tupperware. Sama lah juga benda-benda yang saya letak dalam peti pun. Contoh lagi ni Ni contoh ni. Fresh cream saya akan letak dalam bekas Tupperware. Kacang-kacang apa ni, you all nak tahan lama, you all kena letak dalam peti lah kacang-kacang. Sebab kalau kita kat luar, sebab rumah ingat panah hujan, dia akan jadi cepat tengik tau dok. Kita punya kacang. So you all kena pastikan letak dalam peti. Saya letak peti. Dapat peti dah satu. So apa tu? Letak. Sebab apa saya guna kata Tupperware? Sebab apa? Sebabnya dia memang
dia tak masuk angin tau tu. Kalau you all bukan kata beli kat kedai RM2 tak okey. Saya pun guna RM2 juga. Cuma ada serta-serta saya akan gunakan bekas yang Tupperware. Ada serta-serta saya guna bekas RM2 ataupun bekas yang selain daripada Tupperware. Sebab apa? Kalau you all pasti tengok saya guna, pasti saya benda-benda lagu ni saya akan letak dalam Tupperware. Sebab saya akan tahu benda ni boleh tahan lama kalau aku letak comel molek dan bekas yang berkualiti. Sebab dia tak akan masuk angin. Tak akan masuk angin. Tupperware ni, kalau you all tahu, benda ni, Tupperware ni yang kualiti, high quality. Sebab apa? Sebab bila mana you all buka dia, apa ni? Dia akan keluar angin. Dia akan keluar angin. Dan bila kita, Tupperware ni, kalau kita letak lagu ni kan, kita letak lagu ni, you all kalau nak tutup, nak biarkan dia lama, you all kena tutup betul-betul. Beli Tupperware ori. Yes, ori ke? Tupperware ni weh. Nampak ni Tupperware. Bukan tipuware ya. Tupperware. You all nampak kalau bekas Tupperware dia ada bunga-bunga lagi ni. Ni ambil rembak mak saya punya. Okey. Rembak mak saya punya. Dia banyak Tupperware. Lagi ke saya guna hak ni pun ni lama ni ke. Ni lama dah ni, pensel lama, petal lama dah ni. Tapi saya stay guna Tupperware. Saya stay guna Tupperware. Sebab dia bila you all guna contohlah buttercream kan. Bila kita tutup dia, apa? Dia akan memang kedap. Memang kedap udara dan dia tak akan keluar. So benda ni lah bertahan. Sebab itulah saya bagi tahu dekat you all, buttercream ni yang saya hasilkan letak kat luar je. Saya memang letak kat luar. Memang letak kat luar dia bertahan lebih daripada 1 bulan. Dia standard. Kalau macam saya 2 bulan, 3 bulan okey lagi. Tapi saya bagi tahu dekat you all 1 bulan lah. Ada akak tu hari tu dia guna, dia royak lebih daripada 1 bulan dah dia simpan benda ni. Okey, dia tak akan rasa tengik apa tak ada. Sebab kita cara penggunaan ataupun penyimpanan dia kena betul. Kalau tak betul memang cannot go. Faham? Nak join PJJ Kek Tornado macam mana Nori? Boleh WhatsApp. Saya bukan sahaja buat kek tornado kak. Dia kek tornado ni dia boleh buat pelbagai. Akak jangan expect nak masuk kit tornado saja. No, saya akan bagi semua kat akak. Bukan akak kit tornado je, saya bagi lebih lagi. Tahu tak? Bukan sebab saya nak you all tahu. Satu adunan you all boleh berbagai. Sama lah juga you all buat kek red velvet ke carrot ke. You all kena tahu. You all kena tahu cara nak buat kek tu dulu. Lepas you all tahu benda tu, baru you all boleh buat cupcake ke apa. Benda ni ikut kreativiti. Dan kreativiti ni saya tahu you all memang limit dah you all punya idea tu. So saya kembangkan idea you all tu supaya you all tahu. Oh lagu ni kah? Oh buat macam ni kah? Gini kah? Gitu kah? Faham? Terbaik Nori, banyak info positif hari ni. Thank you, terbaik. Terima teguran negatif. Yes, saya terima apa saja you all bagi tahu. Tak kira lah positif ke negatif ke, saya terima. Saya reda benda tu. Saya kata sebab saya dalam proses lagi. Saya dalam proses. Kalau you nak marah saya pun saya terima, tak ada masalah. Saya sebab apa? Sebab saya dalam keadaan yang tak selesa. Sebab apa? Sebab bila kita ni manusia ni dalam keadaan tak selesa, dia rasa macam tak sedap hidup. Tahu tak? Sama lah juga kalau kita tak cukup duit, kita rasa macam dia ke dak ni? Sempat ke dak yang gaji aku ni? Sebenarnya tu tahu tak? Bila kita dalam selesa, tak apa. Ada dah duit. Gitu kita rasa selesa. Tapi kalau kita tak selesa ni, kita rasa nak buat lagi, nak gotu lagi, nak gani lagi. Sama lah juga, tahu tak? Saya pun kata brownies tu saya baru hasilkan. Saya baru launch 9 hari bulan 8 birthday saya gitu baru. So saya menerima. Sebab saya belajar daripada kesilapan. Kalau kita tak belajar daripada kesilapan, macam mana kita nak improve benda tu? Macam mana kita nak biar benda tu boleh pergi jauh lagi? Ya. Gitulah saya fikir. Terima kasih Nori, ilmu yang membina. Semoga murah rezeki sama. Assalamualaikum Nori, nak tanya kalau kita buat kek coklat mouse, kita simpan dulu kek tu yang dah masak tapi letak topping kemudian, boleh ke? Boleh, tak masalah. Best je dengar tik-tik sis Nori. Walaupun Ila bukan baker, tapi Ila dan anak-anak penggemar kek. Wow. So you all kena follow lah. Follow page saya, klik see notification, see first. So sebarang notification saya buat live ke apa ke, so dia akan keluar. Gitu deh. Follow. Follow rapat-rapat.
Nori nak tanya, kalau kita dah guna cream cheese tu separuh je, lama mana tahan baki cream cheese tu dalam chiller tu ya? Oh, untuk kalau cream cheese tu kalau dah guna, kalau you dah buka, dia tak tahan lama. Walaupun you tampal lah tutup lah dengan selotip ke apa, dia tak tahan lama. Kalau you ada buka sebab dia dah masuk angin. So dia bertahan lebih kurang dalam 2 minggu lebih kurang lah. 2 minggu. You tengok juga punya chiller you telah mana. Kalau campur dengan air, itik, kubah ada belakang tu, memang tak apa-apalah. Tapi lebih kurang lah dalam 2 minggu. Tapi nak selamat you kena letak dalam freezer. Setahun dia boleh. Letak dalam freezer deh. Salam Nori Kelapa JJ, ada buat sekali fresh cream tak? Fresh cream, you all nak belajar buat fresh cream kau? Tak ada masalah, saya boleh share dekat you all. Sebab benda tu saya dah bagi free. Sebenarnya saya dah bagi untuk Nourish Economy tu, saya dah bagi free. Sebenarnya permulaan saya tak buat pun untuk nak buat live tu. Memang saya tak berniat apa nak buat live. Saya nak buat macam orang lain. Tapi apa kelebihan macam tu kan? So saya buatlah live untuk saya nak bagi you all faham. Sebab itulah saya bagi tahu. Saya ajar you all sampai pandai. Macam semalam, oh lagu tu kau. Dia dah main lagu tu, aku rasa dia the best. Dia tengok saya buat ni. Oh gini. Sebab dia komen tu yang join saya punya live malam. Oh lagu ni patutlah saya buat tak jadi. Oh lagu ni. Tahu tak? Saya pakai oven butterfly. Mixer pun butterfly. Wow, set dia butterfly belakang nah. You all nak belajar buat fresh cream tak apa, saya boleh ajar, tak ada masalah. Dalam grup saya bagi, sebab saya dah bagi free buat pizza dah sebenarnya. Pizza, saya ada bagi roti pizza dekat you all Nourish Economy. Yang premium tu memang kit premium. Sebab kit premium tu sebenarnya satu resepi yang full memang tak akan dapat macam yang saya bagi, tahu tak? Sebab biasa standard dalam kit premium ni dia mahal, tahu tak? Dia tak sama dengan kit biasa-biasa. You all jangan samakan PJJ kit premium dengan kit yang biasa. Kit border-border gitu, tak sama. Dia tak sama. Sebab itulah saya buat 3 peringkat. Dan untuk hari ni, untuk 3 hari saya buat promo 30%. Siapa yang tak join tu memang saya pun tak nak kata apa. You all, saya ajar you all buat sampai jadi. Saya ajar buat Hokkaido. Mana ni siapa yang join, you all dapat buat Hokkaido. Hokkaido sangat best. Buat bisnes Hokkaido ni best. Bukan setakat buat saja, boleh buat bisnes, tahu tak? Hokkaido ni kita kena tahu cara penyimpanan. Kita punya krim dalam tu, rasa dia tu, supaya rasa dia berbeza dengan orang. Bukan kata cair lele gitu. Saya tak suka cair lele gitu. Sama juga cheese meleleh, saya tak suka cair lele. Sama topping coklat pun saya tak suka. Tak tahulah, saya tak berapa nak minat. Kalau saya tengok orang tu buat cair lele, tak minat gitu. Boleh saya nak ajar you all, tapi saya ni jenis tak suka cair-cair gitu. Sebab saya tahu you all nak dekor benda tu. So bila you all nak dekor, mestilah you all nak dekor nampak kek tu. Biar kek tu biasa, tapi kita nak nampak biar kek tu premium. Bila kek tu you all buat nampak premium, orang tak akan beli RM30, tahu tak? Orang akan beli, kalau orang nak order, dia tak akan bayar dengan harga RM30. Dia akan bayar lebih daripada tu. 70, 80, 90, 100, 120, 150. Benda tu tahu tak? Bila kek tu, walaupun kek tu biasa tapi nampak premium, memang orang tak akan beli, orang tak akan bayar RM20, RM10. Orang akan bayar lebih lagi. Tahu tak? Bila orang nampak benda ni, wow, nampak lain kot. Berbeza, tahu tak? Tu belum makan lagi, makan pun rasa lain. Dia tak akan, dia walaupun dia akan cari tempat lain ke, tempat lain dia akan mari tempat kita kot. Itu saya alamilah sebelum ni. Sebelum ni memang kalau you tanya saya, customer saya ada. Bukan kata semua yang setia dengan saya, ada juga. Saya akui memang ada juga. Cuma sebab kita tak tahu macam mana kita nak menjaga customer, macam mana regular customer kita nak jaga, tahu tak? So ada yang lari pergi lain, tapi last kali dia mari je kat tempat saya. Tak diakui. Memang itu memang lumrah yang berlaku dekat bisnes saya lah. Tahu tak? Noris, Kak nak tanya, Kak ada beli tepung segera red velvet sukatannya 500 gram, minyak 100 gram, telurnya Kak kena letak 2 biji ke Noris? Sudah. Saya ni tepung segera ni saya buat tak jadi. Saya yang lalu dekat you all. Saya buat tak jadi. Sebab itulah saya tak boleh nak guna tepung segera. Tahu tak? Biasa tepung segera ni dia akan tulis depan dia. Ada ke mata saya tengok. Ada lagi ke tepung segera? Sekejap. Buat dah weh. Buat dah sebab tak jadi ke gerai tau.
tak ada. Ha, saya beli ada jugalah beli tepung segera. Saya nak terang dengan harapan jadi. Buat-buat tak jadi. Tahu tak? Tak jadi. Lepas tu saya pun tak apalah, aku ada resipi saya modify ke benda tu biar lebih sedap lagi, biar moist lagi. So bila saya buat tu jadi. So saya tak gunalah tepung segera. So kalau you tanya saya tak ada jawapan tu. Sebab saya tak guna tepung segera. Saya buat tak jadi. Saya kena buat sendiri. Saya lebih pakar bab buat sendiri ni. Itu saya lah. Sebab biasa kalau buat you beli tepung segera, dia akan tulis dah depan dia. So you just follow je lah dia tulis tu. Depan dia tu dia akan tulis dah. Okey, masukkan berapa biji telur, berapa sukatan cawan, minyak ke, susu ke apa, dia ada dah. You beli tepung ngau yang lain. Lepas tu you tanya saya. You ingat sama ke? Setiap orang buat tepung tu tak sama, tahu tak? Ada yang masukkan 4 biji telur, 2 biji telur, 9 biji telur, 8 biji telur. Tengok juga. You tanya saya. Pun ingat saya ni tepung sama tak sama. Tepung segera pun dia tak sama, tahu tak? Lelah weh. Sis nak tanya brownie guna loyang 12 darab 12 ke? Brownie mana Lelah ke ni. Aduh lah. Suka dengan nori sebut ayah. Gitu. Beli Tupperware ori. Yes. Yang lambat masuk ekonomi, Kak Tonaldo tak dapat belajar ke sebab dah terlepas. Tak apa kak. Nanti kita buat hak besar pula. Semalam saya buat yang kecil. Nanti saya tunjuk yang besar pula. Tak ada masalah. Kita akan tunjuk. Saya akan ajar you buat sampai pandai. Sampai you kata, oh lagu tu kau malah. Oh lagu tu kau baru tahu. Tahu tak? Sebab tu saya buat pelbagai. Dengan resepi tu saya buat pelbagai. Saya nak you all open you all punya mindset. Buka you all punya minda you all. Satu resepi boleh buat pelbagai. Bukan kata oh resepi ni hak ni je. Resepi cupcake hak ni je. No. Saya nak you all buat pandai hak tu. Pandai resepi tu you all boleh buat pelbagai. Cupcake ke, yang besar ke kecil kau boleh buat belakang. Tahu tak? Boleh buat pelbagai. Bukan kata ni cupcake carrot. Kena buat cupcake. Resepi hak ni je lah, tak boleh guna resepi yang lain untuk carrot. No. Saya nak you all boleh buat pelbagai. Dengan satu resepi boleh buat pelbagai. Krim apa tu? Buttercream. Nak jual berapa kek coklat moist? Nak jual berapa? Ni kena kira lah. Minggu depan saya ajar cara pengiraan minggu depan. Saya akan jam. Semalam saya tunjuk dekat you all cara nak buat kek Saya dapat 3, 9, 12. Berapa mal buat 18 18. Okey, so saya minggu depan saya akan ajar you all 18 bekas lah. 18 bekas berapa modal satu-satu tu. Cuma minggu depan saya buat. Nanti saya tengok dulu. Sebab semalam sebenarnya saya planning untuk nak buat kek tornado je. Tak apa saya buat. Tengoklah kan. Dia tak main lagi ni. Nak sabar dulu. Sebab saya nak ajar you all biar you all pandai cara pengiraan. Sebab saya tak nak you all pakai mantap je jual. Aku nak jual hak ni. Orang lain jual RM20. Tak apalah aku jual murah sikit dengan harapan orang beli. Tapi still orang tak beli juga. Orang membeli bukan sebab harga. Orang membeli sebab value. Orang membeli sebab brand. Tahu tak? Orang membeli. Kalau orang beli sebab harga tu, memang mungkin dia nak lebih murah. Dia biasa manusia dia ada macam-macam peringkat. Dia nak hak murah, lepas tu dia nak berkualiti. Mungkin cari ada dah. Hak murah berkualiti. Ada ke tak? Adakah benda tu tahan lama? Adakah benda tu sedap ke tak? Tahu. Nak PJJ dengan Noris lah, boleh ke? Akak WhatsApp terus saya deh. Akak WhatsApp terus saya, nanti saya reply. Sak bimbang. Alright, thank you. Nori, akak ada buat kek gambar bukan video kan nak tunjukkan Nori. Boloklah sikit baru nak belajar. Akak masuk PJJ saya tak? Kalau masuk PJJ saya just post dekat group je lah. Sebab untuk tontonan group tu juga. Sebab group tu group yang membina, group yang nak improve, nak jadi biar kata buat sampai jadi. So akak buat dah tu untuk nak tunjuk kat orang lain bahawasanya aku dah pandai, aku dah buat dah kek ni, dah jadi dah kek. Nak tunjuk kat orang biar orang lain pun semangat juga. Kalau akak tak join tu, akak bagi dekat tim saya pun boleh. Tapi kalau macam saya bagi tahu kat tim saya bagi kelebihan untuk orang yang bagi
PJJ lah. Sebab PJJ, sebab dia dah laburkan duit untuk kata bagi dah untuk saya nak ajar you all. So saya akan ajar you all buat sampai jadi, buat sampai pandai. Itu kata itu tanggungjawab saya lah. So sebab itulah saya ajar you all setiap minggu. Kalau saya tak buat tu, mungkin saya ada hal ataupun ada something lah yang saya tidak dapat buat. Kalau tak dapat buat tu, kalau tak dapat buat lah tu, tim saya akan inform lah. Jangan bimbang. Nori, pewarna biru Kak guna kenapa tak dapat biru jadi nak tekos? Jadi nak tekos ke kena tambah pewarna lain? Biru gana ni? Nak biru gana ni? Biru macam mana? Tak dapat biru jadi nak tekol. You kena guna biru lah, pewarna biru. Pewarna biru, jangan guna pewarna tekos. Kalau warna tekol dia jadi warna lain lah. Warna nak rakat hijau-hijau sikit. Nak join PJJ Kid Revival saja. Tak ada. Saya tak buat gitu. Mampulah aku nak buat saja. Nak resepi Hokkaido saja. Nak resepi. Saya tak akan, you jangan samakan resepi kata PJJ saya dengan PJJ orang lain. PJJ orang lain, yes. Resepi semua. Ada kek Hokkaido saja. Ada kek coklat saja. Ada kek red velvet saja. Carrot saja. No, saya buat satu group tu, saya buat combo. Betul? Saya nak you all masuk dapat semua yang premium. Betul? Dalam masa sama saya ajar pula tip-tip. Saya ajar pula cara you all nak kembangkan you punya bisnes. Macam mana step yang pertama, macam mana you all buat. Sebagaimana saya buat untuk permulaan saya buat bisnes. Macam mana saya buat. So saya share benda ni, tahu tak? Saya tak akan buat red velvet saja. Saya kata, bukan kata saya kata kalau ikut boleh je saya nak buat. Okey, Hokkaido saja, red velvet saja, carrot saja. Tapi apa guna kalau you all masuk tapi you all tak buat apa-apa? Impact dia tu tak dapat apa-apa. Saya pun tak dapat kata keseronokan you all buat jadi, tahu tak? Ni saya ajar you all join, saya ajar you all buat, you all tengok saya cara buat, bukan sahaja video, tapi saya buat live lagi, saya ajar cara pengiraan. Walaupun benda tu dah ada, cuma saya tahu you all tak baca, you all tak tengok benda tu. You all nak tengok saya secara live. So saya bagi dekat you all double lagi. You all nak saya komit dengan you all, bukan mudah, tahu tak? Bukan mudah. Tapi saya komit dengan you all untuk kepentingan you all juga. Saya nak you all buat sampai pandai. Saya nak buat you all sampai jadi. Itu je. Itu kenikmatan dan keseronokan saya. Bila mana ramai gila yang dah join, yang dah pandai buat, tahu tak? Bukan setakat buat biasa-biasa, tapi dah buat deko. Saya rasa macam seronoknya apa yang aku ajar selama ni orang faham, orang praktikkan, orang gunakan ilmu yang saya share untuk you all. You all pun dapat seronok, kepuasan. Itu je, tahu tak? Dan bila mana orang makin try, sedapnya itu. You all dapat kenikmatan, kata keseronokan tu, tahu tak? Benda tu you all yang dapat. Saya dapat juga. Saya tengok seronok je. You all buat deko bermacam-macam jenis. Gunakan buttercream. Yang selama ni buat buttercream cair loleh, lembek letak. You all buat dengan buat hiasan bunga. Saya share dekat you all. Bunga untuk buat gunakan gampis tu. You all just mesej je dia. You all jangan mesej tim saya nak gampis tu. Sebab itu saya tolong orang yang buat gampis tu. You all just itu je dia, tahu tak? You all dapat dah kek tu, you all just beli dengan dia, lepas tu zapah, letak susun atas kek tu, buat je daun-daun apa semua, jadi dah. Tahu tak? Itu kelainan. Lain. Tak sama, tahu tak? Itulah. You all janganlah WhatsApp tim saya. Saya nak order gampis, saya tak jual. Saya dah bagi klik, saya dah link dah. Saya bagi link dah WhatsApp tu. You all just klik link WhatsApp tu je. Cik Ida tu, dia yang buat gampis tu. Dia buat gampis. Itu yang saya buat deko atas kek. You nak beli kedai tak ada. Kat kedai tak ada gampis lagu tu, tidak ada. Yang itu memang homemade. Memang homemade. Memang tidak ada di kedai, tidak ada. Yang itu memang homemade. You kena beli persendirian lah tu. Saya dah share dah benda tu, tahu tak? Kek span, guna span mix tu kalau letak dalam freezer tahan lama tak? Kira tak kering ke nanti? Dia sebab wrapping. Kita wrapping, tahu tak? Macam saya akan nak letak dalam chiller ataupun freezer. Saya akan wrapping. Saya gunakan wrapping.
sebelum saya nak hias kit, basic kit tu, saya akan wrapping dia. So wrapping pun kita ada step dia, jangan bagi masuk angin. So bila kita tak bagi masuk angin, dia tahan lama dan dia tak akan kering. Sebab kita dah tahu step dia. Kit yang kita buat tu tak kering. Tak akan kering. Tak akan. Saya letak dalam freezer, tak ada masalah benda ni. Salam nak tanya, guano nak buka telefon hak kita masuk PJJ ni? Buka telefon. Buka telefon guano dulu. You all klik link ni. Kalau siapa yang dah join, you all just klik je. You all just klik je PJJ, nampak ni? Klik lah Noris Economy. Okey, klik je lah. Kalau you all masuk memang akan auto lah. You all klik tu kan keluar lah. Keluar. Ni yang saya buat semalam. Yang saya buat live semalam, kek tornado. Yang ni semalam saya buat. Nampak ni ramai gila kot, 177 view yang tengok. Memang best lah. Bila orang appreciate apa yang kita buat ni, sangat best. Tahu tak? Tengok dia buat. Alhamdulillah, pertama kali mencuba cream cheese. Terima kasih cikgu. Cream cheese, tengok. Tengok ni. Ini yang dah join lah. Yang ni saya buat. Yang ni cheese meleleh saya ajar. Cheese meleleh. Apa tu? Saya tunjuk dekat you all. Tengok tu, dia buat cheese meleleh, kek pandan cheese meleleh. Nampak? Nampak tu, dia buat gunakan buttercream. Memang tengok. Kita boleh buat pelbagai, gunakan warna-warna untuk nak bagi menarik lah kita punya tu. You all buat tu, you all kata buat tu, lepas tu suruh anak-anak buat ke. Kalau anak-anak tak say tu, buat sendiri, buat kata, kalau contohlah you all nak buat birthday boleh buat. Gunakan kepakaran, gunakan ilmu yang you all ada tu untuk buat sendiri. Kek tu buat sendiri. Lepas tu buatlah macam cupcake. Buat benda tu lagi menarik lah. Nampak ni. Banyak tahu tak? Tak cakap nak tunjuk saya ni. Tak cakap nak tunjuk ni. Tengok ni, buat jual ni. Kalau buat lagu ni, bukan kata buat saya saja ni, buat jual ni. Tengok dia buat pelbagai. Nampak ni. Buat stok, tahu tak? Buat stok. Tahu tak? Macam-macam tahu tak? Buat ni. Siap dekor lagi. Sebelum ni tak terlintas pun di fikiran nak buat dekor lagu ni. Nak tunjuk banyak gila. Banyak. Ekonomi banyak. Sebab ekonomi yang paling ramai. Sebab dia nak tahu step-step permulaan. Kalau expert tu, sebab expert banyak saya zoom. So zoom tu memang apa tu, memang tidak dapat lah. Orang lain memang tak dapat lah. Zoom tu memang saya dengan expert je lah. Zoom tu memang dia nak betul-betul nak fokus kepada nak buat marketing, nak buat bisnes dengan cara yang betul. Online macam mana. So benda tu saya ajar. Untuk minggu ni saya ajar pula. Minggu lepas saya ajar cara nak buat page. Buat page, macam mana nak ada brand, macam mana nak minggu ni saya ajar macam mana cara nak post dekat page. Saya ajar tahu tak benda ni. You all pergi carilah mana-mana, pergi cari. Tahu tak? Saya ajar you all. Okey, kalau you all tak ada masa, lagu mana you all nak supaya you all buat lalu malam ni. Contohlah esok ni, esok aku nak pergi banyak aktiviti. So you all set dah malam ni untuk you all, dia automatik dia akan post. Benda ni kena belajar tahu tak benda ni. So benda ni lah yang saya ajar dekat saya punya group expert. So kalau expert ni memang saya akan zoom dan saya akan bermain dengan laptop lah. Tak masuk lagi ke apa ni? Yuran PJJ berapa Nori? PJJ tu sekarang tengah promo 30%. So you all nak yang mana? Yang ekonomi ke, premium ke, expert? Ada belakang. You all kalau nak detail, you all klik link bawah tu. Bagi tahu tim saya. Kalau mula-mula nak belajar elok nak ambil PJJ yang mana Noris? Better ambil yang ekonomi lah dulu. Sebab kebanyakan yang join saya punya expert tu daripada ekonomi, premium, expert. Memang ramai gila dah yang tiga-tiga tu ramai-ramai. Sebab ketiga-tiga tak sama.
Sebab kalau macam yang premium tu live dengan saya. Kalau expert Zoom. Saya akan Zoom dengan live lah. Sebab minggu lepas tak boleh Zoom. So saya buat minggu ni lah. InsyaAllah doakan biar Zoom tu okey. Sebab minggu lepas tak dapat. Sebab line sistem tak okey. So tak boleh nak buat Zoom. Minggu ni minta biar dapat buat Zoom. Sebab saya nak ajar you all buat cara post. Saya apa yang perlu nak buat. Macam mana nak post. Macam mana nak biar ada tarikan tu. Tahu tak? Tarikan magnet tu. Macam mana nak buat. So you all kena tahulah cara dia. Asal kena lagu mana nak simpan kek marble nak suruh tahan lama. Kek marble biasa letak dalam peti je lah. Wrapping ke. Letak dalam peti. Letak peti lah. Biasa letak peti okey je. Letak cila lalu seminggu atau 10 hari boleh lagi. Tak ada masalah. Cuma you all kena pastikan kek marble you all tu jangan sedang masak. Kalau sedang masak you all letak dalam cila, dia tak tahan. You all kena betul-betul masak. Kek kita tu betul-betul masak. Barulah dia tahan lama. Apa beza package ekonomi ada resepi apa Noris? You all belajar cara nak buat kek coklat moist versi kuku saya ajar. Lepas tu cara nak buat cheese meleleh, cara nak buat topping coklat premium dan biasa. Saya ajar cara nak buat buttercream. Saya ajar cara pengiraan. Saya ajar cara saya bagi pula buat roti pizza. Yang tu roti pizza tu saya bagi gift lah. Saya bagi gift dekat you all. Gitu. Kalau ikut memang tak dapat benda tu, tapi saya bagilah. Sebab saya nak you all bandar lah buat basic untuk buat minum petang dengan anak-anak ni makan roti pizza. Aduh. Nori nak tanya kenapa saya buat kek jadi bengkang. Tu lah sebabnya. Kena belajar. Cari bengkang. Orang bengkang tu kuih tak jadi kek. Serupa lah you all nak buat brownies tiba-tiba jadi kek. Tak boleh. Dia ada step dia tahu dah. Brownies walaupun nampak senang, memang brownies senang, tapi kalau you all silap step dia tak jadi brownie, dia jadi kek. Lepas tu dia expect brownie, sedangkan benda tu kek. Benda tu kek, tahu tak? Rasa tu kek. Tahu? You kena pastikan kalau nak buat brownies, dia ada tahu step dia. Kalau nak buat kek lah. Nak buat brownie lah. Nak buat kuih lah. Nak aku nak buat kek jadi beken, ni bukan dia. Tahu? Lembek latek lagu tu beken kan dia jadi lembek gitu. Dia jadi mapak gitu. Aduhlah. Noris nak tanya, Noris ada tak resepi biskut lidah buaya? Biskut lidah buaya ada. Cuma saya tak masukkan untuk ibu tu. Saya masukkan 5 resepi biskut. Cuma biskut tu lidah buaya tak ada. Sebab lidah buaya dia gunakan putih telur. Kalau ekonomi ada fresh cream sekali tak? Sepatutnya tak ada lah. Fresh cream tu basic je. Tapi kalau akak nak belajar boleh, tak ada masalah. Saya akan buat lalai, tak ada masalah tu. Kalau akak nak belajar, kita bagilah. Tak ada masalah. Saya ajar akak sampai pandai. Saya ajar you all sampai pandai. Itu tanggungjawab saya. So saya nak you all buat sampai pandai, sampai jadi, sampai dapat hasil, sampai dapat buat pendapatan, sampai dapat side income, dapat benda tu lah so benda tu ambil proses lah. Bukan kata buat aku nak buat resepi Nori nak nego, nak buat bisnes apa semua. You all jangan niat lagu tu. You all niat dulu permulaan dulu, niat untuk nak makan dulu. Nanti dia akan ada step by step proses dia. Kalau you all buat proses, you all mula-mula you all niat nak buat bisnes pun memang tak boleh. Tak boleh niat lagu tu. You all kena buat niat lain. Tahu? Sebab dia nanti kalau dalam keadaan sedar tak sedar, dia akan berlakunya bisnes. Tahu? So, siapa yang nak saya bantu you all buat kek sampai jadi, sekarang tengah promo 30%. You all dapat, kata yang mana yang nak join, it's up to you nak join ekonomi ke, premium ke, expert ke. Macam mana ni saya akan buat Hokkaido. So, saya nak you all pandai, buat sampai pandai. Semalam terlepas tengok live warna, nak tengok semula. Akak klik link ni deh. Akak pergi dekat Facebook, akak klik Noris, lepas tu akak tengok bawah-bawah tu, lepas tu akak klik Noris ekonomi. Akak klik situ. Nanti dia akan keluarlah yang lah saya semalam.
Okey. Tak jadi nak masak tengah. Tak siap nak tubik dah. Nak keluar dah. Nori saya dah buat kek coklat ikut cara Nori. Alhamdulillah lembut sangat. Anak-anak pun suka. Alhamdulillah. Okeylah. Saya nak undur diri dah. Tak ada nak masak ni. Okeylah, saya nak undur diri dulu. Terima kasih yang mana tengok saya punya live, yang like, yang komen. Terima kasih banyak-banyak. Apa tu yang kurang, yang kata yang kedek itu datang daripada kelemahan saya akui. InsyaAllah saya akan improve ke arah yang lebih baik. Siapa yang dapat dah brownies war tu, you all boleh bagi kata feedback dekat team saya. So saya kata saya buat yang terbaik. Saya nak hasilkan yang terbaik. Saya nak kata yang kualiti. So nak dapatkan kualiti yang the best, yang sempurna, tidak akan dapat kalau kita tak tahu apa kekurangan yang berlaku. So kita kena tahu apa yang kurang. So benda tu lah kita improve dia untuk lebih baik lagi. So macam yang saya buat grup ni, saya hasilkan grup ekonomi, tetapi ramai yang nak saya bantu buat bisnes, macam mana nak buat page, macam mana nak buat bisnes online dengan cara betul, macam mana nak naikkan, macam mana nak ada pelanggan, macam mana nak biar customer kita ramai. Kita tak say customer kita ada dah customer, regular customer, tapi kita nak ramaikan kita punya customer. Sebab bila kita ramai customer, nak membawa pun tak dan. Tak dan. Sibuk duduk WhatsApp untuk reply WhatsApp you all banyak sangat tahu tak. So saya bantu you all nak dapatkan benda tu semua deh. Okeylah, saya undur diri dulu. Terima kasih semua. Nanti kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.